Nabi ditanya apakah dia amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita, dan apakah pula amalan yang boleh mengangkat kedudukan kita lebih daripada orang lain. Siapa buat amalan ini, tuan-tuan muslimin muslimat, sentiasa di bawah penjagaan Allah Ta'ala. Siapa buat amalan ini, dihapuskan dosa dia. Dosa kita terlampau banyak, kita istighfar, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tapi dalam waktu yang sama, kita perlukan beberapa amalan sebagai booster supaya Allah Ta'ala lebih lagi mudah untuk nak mengampunkan dosa kita. Al-Fatihah. A'udzubillah samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertemuan kita pada malam ni, muslimin muslimat. Syukur kepada Allah, Allah kurniakan kepada kita nikmat dapat beribadah di rumah Allah. Dan seterusnya pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita pada malam ni yang tertangguh hampir setahun selepas kita berhenti bulan Ramadan hari itu. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri penjagaan kepada kita sebaik-baik penjagaan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan insya-Allah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ayat yang ke-47 daripada surah Al-Anbiya, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan bagi rahmat kepada sekalian alam. Kata ulama, perkataan rahmat di situ ada dua maksud. Yang pertama, perkataan rahmat maksudnya kasih dan sayang Allah Ta'ala. Sesiapa yang bersama dengan Nabi, dia akan mendapat kasih dan sayang Allah. Yang kedua, perkataan rahmat juga membawa maksud perlindungan dan juga penjagaan. Siapa yang buat benda yang Nabi suka, siapa buat benda yang Nabi suka, yang Nabi selalu buat, antara kelebihan yang dia akan dapat sentiasa di bawah penjagaan Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi telah ditanya, wa mal kafaratu wad darajat, Muhammad, apakah dia itu kafarat dan juga darajat? Maksud kafarat itu adalah penghapus-penghapus dosa, dan darajat itu
amalan yang mengangkat kedudukan kita. Nabi ditanya, apakah dia amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita, dan apakah pula amalan yang boleh mengangkat kedudukan kita lebih daripada orang lain. Siapa buat amalan ini, tuan-tuan muslimin muslimat, sentiasa di bawah penjagaan Allah Ta'ala. Siapa buat amalan ini, dihapuskan dosa dia. Dosa kita terlampau banyak, kita istighfar, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tapi dalam waktu yang sama, kita perlukan beberapa amalan sebagai booster supaya Allah Ta'ala lebih lagi mudah untuk nak mengampunkan dosa kita. Istighfar, semua orang istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kata Allah, siapa lagi nak ampunkan dosa kamu melainkan Allah. Dalam waktu yang sama, mesti ada beberapa amalan yang menjadi booster supaya kuat lagi Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita dan mengangkat darjat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, ada 3 amalan yang saya nak kongsi pada malam ini yang patut menjadi amalan kita. Kita dah beramal dah pun benda ni. Saya cuma ulang je balik tuan-tuan yang tuan-tuan dah buat. Saya cuma sebut saja apa yang tuan-tuan muslimin muslimat dah pernah buat sebelum ni. Nabi kata ada 3 amalan yang menghapuskan dosa dan juga mengangkat darjat. Qala, Nabi pun bersabda. Yang pertama, al-muqsu. Al-muqsu fil masajid ba'da salawat wal mashyu 'ala al-aqdami ila al-jama'at wa iblaghul wudu' fil makarih. Wa man fa'ala dhalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayawmi waladathu ummuh. Kata Nabi SAW, amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat darjat manusia, yang pertamanya duduk iktikaf di masjid selepas solat. Yang keduanya berjalan kaki ke masjid untuk solat berjemaah. Dan yang ketiganya berwuduk ketika susah. Sesiapa yang melakukan perkara ini, siapa yang melakukan perkara yang demikian itu, asya bi khairin, hidupnya penuh kebahagiaan, hidupnya dalam kebaikan, yakni dalam iman. Wa mata bi khairin, dan matinya bahagia dalam iman, dalam kebaikan. Wa kana min khati'atihi kayawmi waladathu ummuh, dan ia bersih daripada dosa-dosanya seumpama baru keluar daripada perut ibunya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apakah yang dimaksudkan oleh ulama yang dikatakan dengan al-muqsu fil masajid ba'da salawat, i'tikaf di masjid selepas salat? Antara amalan yang Nabi suka, yang banyak orang lalai daripadanya, yang dikata ulama. Kata ulama, wal muqsu fil masjid ibadah yaghfulu anha kathir minan nas. I'tikaf dekat masjid ini, duduk, tuan-tuan sepanjang kita duduk ni jangan lupa niat i'tikaf. Dapatkan duduk niat i'tikaf dekat masjid sepanjang kita duduk ni. Sebab kata Nabi, amalan ni Nabi suka. Saya dah sebut tadi tuan-tuan dalam surah Al-Anbiya ayat 47, kata Allah, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan bagi rahmat kepada sekalian alam. Maknanya siapa yang buat benda yang Nabi suka, sentiasa di bawah penjagaan Allah Ta'ala. Dan antara amalannya yang kita buat pada malam ini, i'tikaf di masjid. Wal muqsu fil masjid ba'da salawat, i'tikaf di masjid selepas salat. Habis satu solat, duduk dulu dekat masjid. Jangan cepat-cepat nak keluar dari masjid. Sebab tu seboleh mungkin tuan-tuan, kalau tak ada benda rushing, tak ada benda emergency, urgent, duduk istighfar sama dengan imam, bacalah zikir semua dengan imam, sampailah berdoa habis dengan imam. Sebab kata Nabi SAW, banyak orang lalai dengan amalan ini. Maknanya bila Nabi kata ramai yang lalai dengan amalan ini, sangat sedikit orang yang iktikaf di masjid. Untuk akhir zaman ni tuan-tuan, antara amalan yang nak menyelamatkan kita daripada bahaya dekat luar, duduk kat masjid lah.
Dia bagi masanya, waktunya, hartanya, amalannya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bila duduk dekat masjid ni, kata ulama, siapa yang duduk iktikaf di masjid, dia telah menginfakkan waktunya, awqatuhu wa amwaluhu wa a'maluhu fima yabni akhiratuhu. Dia bagi masanya, tenaganya, dia bagi hartanya, amalannya hanya semata-mata untuk urusan akhiratnya. Duduk dalam masjid, bebaskan kita daripada urusan dunia, fokus yang kita buat untuk akhirat kita. Sebab itulah kata ulama, daripada sinilah akan banyak fadilat-fadilat dan juga kebaikan-kebaikan untuk orang yang menginfakkan masa, tenaga, amalannya duduk di dalam masjid ini. Dan di antara yang dimaksudkan, antara kelebihan al-muqthu fil masjid, i'tikaf di masjid ini, kata ulama, annahu sababun listizlal yaumul qiyamah, menjadi sebab kita ini pada hari kiamat akan mendapat perlindungan Allah Ta'ala. Faminas sab'ah alladhi yuzallimuhumullah Ta'ala yaumul qiyamah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Sabit dengan hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Antara erti orang-orang, antara orang yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Walaupun dalam hadis disebut lelaki, sama juga untuk orang perempuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Rupa-rupanya antara tanda orang yang terikat hatinya dengan masjid adalah orang yang iktikaf di masjid. Yang tuan-tuan duduk antara maghrib dan isyak ini tanda orang yang hati terikat dengan masjid. Ramai orang datang ke sembahyang, dekat masjid sembahyang betul, tapi nak bagi ikat betul-betul, nak bagi ikat datang singgah sembahyang tu bagus, bukan tak bagus, sangat digalakkan. Kita syukur sangat ada orang yang balik kerja, pergi mana-mana, singgah dekat masjid untuk sembahyang. Tetapi maksud ulama yang dikatakan hati terikat itu apa tandanya? Iktikaf di masjid. Lepas habis subuh iktikaf, zuhur iktikaf, dia iktikaf. Ini antara tandanya. Dan sebab inilah pada hari kiamat nanti, inilah orang-orang yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah semata-mata. Semua orang tahu cerita hari kiamat, perjalanan 50,000 tahun, matahari sejengkal atas kepala, nak boleh pijak kaki di atas lantai pada mahsyar pun belum tentu boleh pijak. Jangan banyaknya manusia, dengan hausnya, dengan laparnya. Tetapi ketika mana semua orang lapar, dahaga, masing-masing nak cepat, tapi queue panjang nak sampai ke satu destinasi, ada satu kelompok manusia dapat layanan VVIP pada hari kiamat. Tuan-tuan, serupa macam nak sembahyang Jumaat dekat masjid lah. Orang lain beratur panjang kan ambil queue. Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang dapat keistimewaan. Allah bagi peluang duduk dalam masjid sebagai VVIP. Kita rasa besar sangat dah hati kita. Hari kiamat jangan main tuan-tuan. Hari kiamat lagi dahsyat. Hari ini manusia dekat muka bumi 7 bilion manusia. Hari kiamat tuan-tuan bermula dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat agak-agak berapa ratus bilion manusia. Tiba-tiba daripada ratus bilion manusia ada beberapa orang yang dapat layanan VVIP. Dia potong queue, dia cepat habis. Orang lain menempuh akhirat. Kaifa bikum idza jama'akumullah azza wa jalla kama yujma'un nabal fil kinanah 50,000 sanah la yanzuru ilaikum. Nabi cerita hari kiamat, bagaimana keadaan kamu nanti pada hari kiamat apabila Allah kumpulkan kamu seperti Allah kumpulkan kembali anak panah masuk dalam bekas panah selama 50,000 tahun. Allah tak melihat pun kepada kamu. Kata Nabi, orang biasa akan tempuh akhirat 50,000 tahun. Tetapi bagi orang yang i'tikaf di masjid, bagi orang yang terikat hatinya dengan masjid, dia dapat layanan VVIP tuan-tuan, yang orang lain tak dapat. So cak tanya kepada tuan-tuan muslimin muslimat, bila buka saja masjid, terus istiqamah dekat masjid.
Nak boleh datang kat masjid ni tuan-tuan, nak dapatkan balik momentum datang masjid ni bukannya senang tau. Nak dapatkan balik mood datang masjid, jangan main-main. Nak dapatkan balik waktu pagi boleh bangun subuh tu, jangan main-main. Bukan senang tau. Dekat rumah kadang-kadang main langgar je sebab imamnya kita. Kita boleh imam pukul 6 suku, boleh 6.30 pun boleh. Anak kita je makmum. Itu pun kalau sembahyang imam makmum. Kalau tak haram sembahyang sendiri je, kokok telajak juga. Tapi dekat masjid tak ada pilihan. Lepas azan 10 minit lepas tu dah sembahyang dah. Nak tak nak kena datang awal. Momentum nak dapat tuan-tuan. Sebab itulah bila dah dapat hidayah, Allah Ta'ala jaga elok-elok. Ini maksud, ini kelebihan orang yang iktikaf di masjid. Apalagi kata ulama tentang orang yang, kelebihan orang yang iktikaf di masjid, antaranya tuan-tuan muslimin muslimat, annahu salatun madama sahibuhu yantaziru salah wal malaikatu tad'u lahu wa du'aul malaikah mustajabun. Juga yang dimaksudkan kelebihan orang-orang yang iktikaf di masjid, antaranya orang yang solat itu, selama mana orang yang solat itu selepas habis solat, yantaziru solah, dia menanti solat seterusnya. Yang macam kita buat malam ni lah. Lepas habis main maghrib, menunggu isyak. Ini namanya orang yang iktikaf di masjid. Tapi dengan syarat lah, antara maghrib ke isyak ada amalan yang dia buat, amal ibadah dia buat. Contohnya kuliah. Kalau tak ada kuliah pun, dia baca Quran, dia berzikir. Dia bukan jenis main handphone je, tak. Jenis orang yang memang dia duduk, kalau dia dengan handphone pun mungkin tak ada ceramah, dia dengar kuliah dekat handphone tu. Ada ibadah yang dia buat. Kata ulama, selama mana orang ini menanti solat, selepas solat, malaikat mendoakan baginya. Wa du'aul malaikah mustajabun, dan doa malaikat itu mustajab, makbul. Sedar tak sedar tuan-tuan, kita duduk antara maghrib ke isyak, saat ini beribu-ribu malaikat sedang mendoakan kita, dan doa malaikat itu makbul. Doa malaikat itu mustajab. Ada orang offer dekat kita, nak tak aku tolong kau masuk syurga? Nak tak aku bagi kau duit ni? Nak tak aku bagi kau bantuan untuk masuk ke syurga? Siapa tak nak tuan-tuan? Dan yang bagi bantuan dekat kita ni makhluk yang doanya makbul di sisi Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6? La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Perangai malaikat ni la ya'sunallah, langsung tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, dosa tak buat. Bahkan malaikat ini hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada ustaz ke ulama ke yang doakan kita pun, kita dah rasa besar jiwa kita. Tapi dia tetap juga manusia. Dia pernah juga buat dosa. Manusia iman naik turun. Time dia baik, dia elok. Time tak elok, kadang-kadang dia buat dosa. Itu pun dah rasa besar dah. Tok guru tu doakan untuk kita. Saya doakan, dia pegang dada kita, mudah-mudahan kau sihat. Dia baca doa untuk kita. Kita dah rasa besar sangat dah. Anak kita bawa pergi tahnik dekat tok guru ni, dia pegang dada anak kita, dia pun doa untuk anak kita. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Doa yang Nabi bacakan kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, pegang dada. Tok guru tu pegang dada anak kita, kita rasa besar sangat dah. Tuan-tuan, ini lagi hebat. Manusia buat dosa juga, cuma minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang ni malaikat la ya'sunallah, tak buat dosa pun. Sepanjang kita duduk ni tuan-tuan, malaikat doakan kita. Kata Nabi dalam hadis, apakah doa malaikat kepada kita? Kata Nabi dalam hadis, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Kata Nabi, malaikat akan berdoakan orang-orang yang, seseorang itu yang selama mana dia duduk di tempat solatnya tadi. Di mana tuan-tuan solat, dekat tu duduk. Malam yuhdith, dan selama mana dia tidak berhadas. Dua syarat nak dapat doa malaikat. Yang pertama, duduk di tempat solat. Yang kedua, tidak berhadas, masih dalam keadaan berwuduk. Macam tadi kita terpaksa beralih sebab nak dengar ceramah katakan. Okay? Tapi lepas ni tuan-tuan, kalau tempat duduk tuan-tuan tu tidak perlu beralih, jangan beralih.
Okey, seboleh mungkin. Kalau kata dekat depan, duduklah dekat depan ni. Sebab kita seboleh mungkin nak buat yang Nabi sebut. Nabi kata selama mana malaikat ini akan mendoakan seseorang, selama mana dia buat dua perkara. Pertama, duduk dekat tempat solat. Yang kedua, masih lagi dalam keadaan berwuduk, tidak berhadas. Cumanya mungkin kalau tuan-tuan yang dekat belakang nak ke depan, tak ada masalah. Dia taklah kata qat'i mesti duduk dekat tempat solat. Mungkin yang jauh boleh dekat, tak ada masalah. Yang penting masih lagi di tempat solat, dapat doa malaikat. Tuan-tuan, apa doa malaikat untuk kita pada malam ini? Apa doa malaikat untuk orang yang menanti solat selepas solat, habis sembahyang maghrib nunggu isyak pula? Tuan-tuan, apa kata Nabi dalam hadis? Doa yang pertama, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkan dosa baginya ya Allah. Sepanjang kita duduk pada malam ni tuan-tuan, malaikat doa. Bukan satu malaikat, bukan dua, beribu malaikat turun ke bumi. Ya Allah, ampunkan dosa orang ni ya Allah. Subhanallah tuan-tuan. Bayangkan sepanjang hayat tuan-tuan muslimin muslimat yang menghabiskan waktu antara maghrib dengan isyak, selama mana itulah dapat doa malaikat. Apa malaikat kata? Ya Allah, ampunkan dosa orang ni ya Allah. Dia ni kekasih Allah, hati dia terikat dengan masjid, dia suka majlis ilmu. Tuan-tuan muslimin muslimat, ni doa pertama malaikat doa untuk kita. Doa kedua malaikat kepada kita, Allahumma rahamhu. Ya Allah, kau sayanglah orang ni ya Allah, rahmatilah orang ni ya Allah. Kau sayang dah dia ya Allah, kau jagalah dia ya Allah, lindungilah orang ni ya Allah. Isteri kita belum tentu boleh jaga kita sebaik mungkin. Suami belum tentu boleh jaga isteri sebaik mungkin. Anak-anak belum tentu boleh jaga kita sebaik mungkin. Malaikat doakan, ya Allah, kau jaga orang ni ya Allah. Dia kekasih engkau ya Allah. Dia ini menghormati rumah engkau ya Allah. Azan berkumandang, dia datang, dia tinggalkan benda-benda yang lain, dunia tinggalkan untuk engkau ya Allah. Orang yang jaga hak Allah Ta'ala ni tuan-tuan, sentiasa di bawah penjagaan Allah Ta'ala. Cerita akhir zaman ni tuan-tuan, dengan COVID yang banyak dekat muka bumi ni, dengan penyakit-penyakit, macam-macam penyakit, dengan stresnya, tak ada tempat lain tuan-tuan yang boleh dapat penjagaan Allah Ta'ala. Duduk kat masjid lah. Paling tidak waktu solat tu seboleh mungkin tinggalkan semua benda, datanglah kat masjid. Cari dulu Allah. Ni akhir zaman ni tuan-tuan. Tak ada lagi penyembuh melainkan Allah Ta'ala aja. Betul, rezeki kita tu sempit. Tapi kita kena ingat rezeki tu datang daripada Allah. Ya, kalau kita tak berniaga, siapa nak membeli? Tapi jangan berniaga sampai tinggalkan sembahyang. Jangan berniaga sampai lambat sembahyang. Sebab kita kena ingat, hanya Allah yang buka hati orang untuk datang beli dekat kita. Allah buka hati. Kita duk kata, aku kena duduk lama-lama kat sini, daripada pagi sampai ke petang, nak sembahyang pun kena tangguh-tangguh sikit, nanti orang tak datang beli. Ada orang berniaga tuan-tuan, dia pasang 2 jam je kemah tu, 2 jam habis. Berapa ramai orang dekat tempat kita yang berniaga 2 jam je. Dia berniaga pagi je, 9 sampai 11. Lepas tu sembahyang zuhur, boleh ikut kuliah duha lagi, orang perempuan. Habis 2 jam. Dia tak perlu tunggu daripada pagi sampai ke petang. Tuan-tuan, ni kerja Allah Ta'ala. Sebab itulah carilah Allah Ta'ala. Janganlah duk tangguh-tangguh. Dia dapat doa daripada malaikat selama mana dia duduk di tempat solat dan selama mana dia tidak berhadas. Yang ketiga tuan-tuan, kelebihan orang yang i'tikaf di masjid ini, annahu mukaffirul khotoya. Dia ini orang-orang yang diangkat daripada mereka ini bala bencana dan juga benda-benda yang bahaya. Selama mana kita berada di rumah Allah Ta'ala ini, selama itulah Allah Ta'ala jaga kita daripada benda-benda yang berbahaya dan juga benda-benda yang mengganggu gugat keselamatan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara benda yang paling jelas yang kita nampak bukti penjagaan Allah Ta'ala kepada orang yang berada di masjid, tengok balik sewaktu tsunami melanda di Indonesia, tsunami yang paling besar dekat Aceh. Tuan-tuan pergi ziarah dekat Aceh kan, antara bangunan yang tinggal kekal di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah tempat tu, yang selain semua dah hanyut, tinggal masjid saja dekat situ. Allah jaga sesiapa yang berada di dalam masjid itu. Sama juga macam kita tuan-tuan, insya-Allah.
Selama mana kita berada dalam masjid ini, selagi itulah Allah akan jaga kita. Tuan-tuan muslimin dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Juga yang dikatakan kelebihan orang-orang yang melakukan i'tikaf di masjid. Dalam satu hadis Nabi SAW, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shala al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'u asy-syams hasanan. Yang ni satu lagi amalan Nabi. Kata Jabir bin Samurah, dia kata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, selepas saja Nabi solat fardu subuh, solat fajar, solat fardu subuh, Nabi akan duduk di tempat solatnya hatta tatlu'u asy-syams hasanan, sampailah terbit matahari sempurna, terbit matahari dengan baik. Dalam hadis yang lain disebutkan apa? Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fi subhi. Nabi tak akan bangkit daripada tempat solat Nabi yang Nabi solat itu pada waktu subuh sehingga terbit matahari. Maknanya juga antara amalan yang dikatakan i'tikaf di masjid, antara yang Nabi buat adalah i'tikaf selepas solat subuh. Okey, kita sembahyang subuh habis lebih kurang pukul 6.20. Sekarang subuh awal kan, 6.20 dah habis sembahyang subuh. Kalau imam baca panjang sikit, 6.30 habis. Kita ada masa lagi lebih kurang 20 minit. Syuruk pun lebih kurang 5.52, 5.54, gitulah lebih kurang waktu dia. Iktikaf dekat situ, kalau tak ada apa benda nak kejar lah. Tak ada benda nak rushing, tak cerita, tak ada nak hantar anak pergi sekolah pun tak ada apa. Walaupun dekat masjid tak ada kuliah pun, duduklah juga di masjid, iktikaf, bacalah Quran ke. Saya sebut apa tadi tuan-tuan, paling tidak kalau kita kata penat baca Quran, bukalah YouTube tu, dengarlah ceramah dekat situ. Nak dapatkan iktikaf di masjid selepas subuh. Ini antara amalan yang Nabi buat. Ya? Tuan-tuan muslimin muslimat, ini yang dikatakan amalan-amalan yang dikatakan iktikaf di masjid. Termasuk juga di antara waktu yang mustajab, waktu yang afdal untuk kita beriktikaf juga, sa'ah al-jumu'ah allati yustajabu du'a fiha. Hari Jumaat tuan-tuan muslimin muslimat. So datang awal dari dekat masjid, kita kena ingat Nabi sebut dalam hadis, hari Jumaat ni kata Nabi, kalau orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia berdoa, pasti Allah akan makbulkan doanya. Kalau yang kita doakan itu bertepatan, dibukakan pintu rahmat, dibuka pintu makbul doa oleh Allah Ta'ala. Katalah kita datang awal dekat masjid hari Jumaat, istighfar, zikir, doa, kalau bertepatan, dan waktu itulah hari yang paling banyak Allah makbulkan doa bagi orang-orang yang banyak berdoa. Ini tuan-tuan muslimin muslimat ni, antara amalan yang boleh kita buat, iktikaf di masjid. Melainkan kata ulama, ada perkara-perkara yang masyaqqah, ada kesulitan. Contohnya urusan keluarga, perlu bangkit daripada tempat duduk kita, iktikaf boleh dibenarkan, tak ada masalah. Dia taklah dia kata benda tu mesti rigid gitu, dia benda sunat je pun. Tapi benda sunat sekalipun kita kena ingat, kata ulama, benda ni lah yang paling banyak orang kita lalai. Kita fikir ginilah tuan-tuan muslimin muslimat, 5 waktu solat, daripada 5 waktu solat mana yang kita kata kita rasa kita boleh iktikaf dekat masjid? Mungkin lepas subuh nak kerja pula, Zuhur asar dekat tempat kerja, yang bekerja lah. Yang mungkin boleh kita buat maghrib dengan isyak. Tak dapat 5 waktu, dapat maghrib isyak pun jadilah. Paling tidak tuan-tuan, paling tidak iktikaf kita, lepas habis sembahyang nanti, duduklah wirid sama-sama dengan imam. Kalau rushing sangat pun ada benda nak dibuat, istighfarlah 3 kali. Lepas tu cuba juga untuk baca ayat kursi. Hadis Nabi dah sebut tentang kelebihan baca ayat kursi setiap kali selepas solat. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas solat, kata Nabi, tidak ada yang menghalang untuknya masuk ke dalam syurga. Amalan orang yang sentiasa baca ayat kursi selepas solat, tidak ada yang menghalang untuk dia masuk ke syurga melainkan mati. Kalau dia baca ayat kursi lepas sembahyang, dia iktikaf, dia istighfar, dia baca ayat kursi, ditakdirkan dia mati selepas itu, tiada yang menghalang untuk dia masuk ke syurga.
Baca ayat kursi sekali-sekala biasa orang baca. Tapi orang yang beramal setiap kali selepas solat baca ayat kursi, itu amalan orang beriman, tuan-tuan. Sabit juga dengan hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata, bila kau nampak seorang lelaki yang berulang alik ke masjid selama 40 hari tanpa tertinggal rakaat pertama, dia mendapat 2 pembebasan. Satu, pembebasan daripada api neraka. Yang kedua, pembebasan daripada orang-orang yang syirik, munafik. Nabi kata kalau nampak orang yang berulang alik ke masjid selama 40 hari tanpa tertinggal rakaat pertama, yakinlah dia ni bukan orang munafik. Maknanya memang betul-betul beriman. Kenapa Nabi sebut 40 hari? Takkan ada orang yang mampu buat 40 hari untuk sembahyang dekat masjid tanpa tertinggal rakaat pertama, melainkan dia benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Perangai munafik, tuan-tuan, munafik punya perangai, 5 waktu solat takkan datang 5 waktu solat. Nabi sebut dalam hadis, kalaulah orang yang ponteng sembahyang itu, kalaulah orang yang malas sembahyang itu tahu tentang kelebihan solat maghrib, solat subuh dan isyak berjemaah di rumah Allah, pasti akan mendatangi rumah Allah walaupun merangkak sekalipun. Kenapa Nabi sebut hadis itu, tuan-tuan? Nabi kata kalaulah orang yang malas ke masjid ini, dia tahu tentang kelebihan yang Allah nak bagi untuk orang yang berjemaah subuh dan juga isyak di rumah Allah, pasti mendatangi rumah Allah walaupun merangkak sekalipun. Kenapa Nabi sebut 2 solat, subuh dan juga isyak? Sebab 2 solat ni lah munafik takkan datang kat masjid. Kenapa dia tak datang? Malam orang tak nampak, Nabi tak nampak, buat apa aku nak datang? Kenapa datang waktu zuhur, asar, maghrib? Siang orang nampak, Nabi nampak, aku kena datang. Munafik punya perangai gitu. Sebab itulah Nabi pesan dekat kita, nak betul-betul beriman, 5 waktu solat dalam masa 40 hari. Betul-betullah beriman kepada Allah Ta'ala. 40 hari. Lama tak? Lama. Kenapa lama? Barulah dikira orang yang benar-benar beriman. Datang sekejap, tak datang. Sekejap, tak datang. Sekejap, datang, sekejap, tak. Itu belum cukup beriman. Sama juga dengan amalan bacaan ayat kursi selepas solat. Dia punya istiqamah tu, baik hook baik crook, dia rushing macam mana pun, terkejar macam mana pun, mesti ada masa dia baca juga ayat kursi. Siapa yang boleh buat? Orang beriman je. Sebab itulah kata Nabi, tidak ada yang menghalang dia masuk ke syurga dengan sebab baca ayat kursi selepas solat. Sempat doa-doa sikit, tuan-tuan. Paling tidak, itulah iktikaf kita selepas solat. Okey? Ini satu amalan yang Nabi sebut tentang orang-orang yang mendapat keampunan Allah Ta'ala dan diangkatkan darjat di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat, amalan kedua, wal masyu alal aqdami alal jama'at. Kata Nabi SAW, berjalan kaki datang untuk solat berjemaah di masjid. Amalan orang yang berjalan kaki datang ke rumah Allah, ke masjid. Sahabat Nabi, tuan-tuan, bila dia dengar hadis Nabi tentang kelebihan berjalan kaki ini, ada sahabat Nabi yang bila rumahnya jauh dari masjid. Supaya apa? Setiap langkah dia akan memperbanyakkan langkahnya dekat masjid. Dia jalan ke masjid. Tapi sahabat Nabi ni, walaupun rumahnya jauh dengan masjid, kalau kata maghrib tu pukul 7, pukul 6 dah keluar rumah dah. Kita nak ikut sahabat Nabi sekalipun, maghrib pukul 7, memang nak jalan kaki. Jangan 45 baru nak keluar. Isyak tak sampai-sampai ni sekarang. Rumah dah lah jauh kan. Nak jalan kaki boleh. Keluar awal. Sahabat Nabi keluar awal. Kita nak ikut sunnah Nabi, tapi keluar pula lambat. Isyak tak sampai-sampai. Tak nak lah macam itu. Kalau ada penyakit, lagilah jangan berjalan. Kan mati pula kat tengah jalan kan. Siapa nak menengok kan? Pokok juga dekat badan kita juga. Tapi hari ni orang kita, tuan-tuan, jangan risau lah. Berjoging tak sedar 10 km berjoging kan. Dia punya brisk walk saja, tuan-tuan, dah sampai 3 km dah. Sekali-sekala. Kalau rumah sekitar sini, cuba jalan kaki. Nak dapatkan sunnah berjalan kaki. Yang ni sabit dengan hadis Nabi juga, tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Setiap langkah orang yang berjalan kaki di masjid menghapuskan satu dosa dan mengangkat darjat kita. Setiap satu langkah menghapuskan satu dosa dan mengangkat darjat kita. Seingat saya, tuan-tuan, kan, ada video viral dekat Arab, pakcik tua jalan kaki. Lepas tu ada orang muda nak tumpangkan dia naik motor. Merah naik motor depan tu masjid.
Oh, dia kata tak apa, saja dia pilih jalan kaki. Dia bukan tak ada kenderaan, dia ada kenderaan, tapi memilih jalan kaki supaya setiap langkah tu menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Dan amalan yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat, wa iblaghul wudu' fil makarih. Orang yang berwuduk walaupun ketika sukar, susah pun dia tetap juga berwuduk. Dalam hadis, tuan-tuan, ulama huraikan apa yang dimaksudkan dengan berwuduk walaupun sukar, tuan-tuan. Ulama jelaskan yang dimaksudkan dengan berwuduk walaupun sukar. Antara maksud yang dikatakan oleh ulama ialah orang-orang yang berwuduk walaupun dalam keadaan yang sejuk yang melampau. Di zaman Nabi SAW ada satu ketika musim sejuk. Siapa yang biasa pergi Mekah, pergi Madinah masa hujung tahun, bulan 12 ataupun awal tahun, bulan 1, yang pernah pergi. Saya sempat lagi last pergi masa 2020 Covid bulan 3 kan, saya pergi bulan 2 masa tu. Hujung masa tu pergi awal bulan 1. Dia punya sejuk masa tu 4 darjah Celsius. Memang sejuk sangat lah. Tapi sejuk zaman kita ni tak susah mana pun. Ada water heater pun. Sejuk pasang water heater, panas lah balik. Tapi zaman Nabi sejuk yang melampau, sampai kena ambil wuduk tu, tuan-tuan. Sejuk tu sampai kena dekat tulang tu, rasa macam nak geput tulang tu, macam tu lah. Tapi subhanallah, Nabi beritahu dekat sahabat, sejuk sekalipun ambil wuduk dengan sempurna. Bila sebut ambil wuduk dengan sempurna, ulama jelaskan apa tanda orang yang ambil wuduk dengan tidak sempurna. Satunya, dia berwuduk sari'an, terlalu cepat berwuduk. Cepat sehingga tidak menyempurnakan rukun-rukun ataupun anggota-anggota wuduk tak dibasuh dengan sempurna, laju basuh. Sebab tu antara tanda orang yang menyempurnakan wuduk, dia ambil wuduk dengan tenang. Walaupun kita datang ambil wuduk, imam dah qamat, ambil wuduk dengan tenang. Jangan duk berlari nak sembahyang dengan imam, tak nak takut tertinggal rakaat pertama. Nabi dah sebut dalam hadis, tuan-tuan, tengah-tengah kita datang kat masjid, imam dah angkat rakaat pertama, Nabi kata jalan dengan tenang, masuk dekat saf. Kalau tertinggal rakaat pertama, kita masbuk, tambah lagi satu rakaat, sempurnakan dengan tenang. Walaupun tak dapat rakaat pertama, tetapi bagi jemaah yang dah terbiasa datang untuk rakaat pertama, tetap juga dapat pahala rakaat pertama. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itulah tuan-tuan, sampai walaupun kita tengah berwuduk, imam dah qamat, tak apa, wuduk dengan tenang. Ambil buka air tu pelan-pelan, buat sunat wuduk tu, baca bismillahirrahmanirrahim, gosok tangan, kumur 3 kali, masuk air dekat hidung 3 kali, muka pula. Kita berhenti sekejap, tuan-tuan, ni untuk azan, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, sikit kita sambung 2-3 minit kita sambung, insyaAllah. Soal berwuduk tadi, tuan-tuan, muslimin muslimat. Seboleh mungkin bila nak sempurnakan wuduk, kita sempurnakan sekali yang sunat-sunat tu sekali. Daripada kita ni buka air tu elok-elok, basuh tangan, baca bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan tu, kumur, dan basuhkan air dalam hidung buat 3 kali. Kumur 3 kali, masuk air dekat hidung 3 kali. Sapu muka tu bersih, tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki. Sampailah kita berdoa habis. Buat dengan sempurna. Tuan-tuan, di tempat kita tidak ada masalah tentang air yang terlampau sejuk untuk berwuduk. Huraian ulama yang dikatakan berwuduk walaupun ketika susah, zaman Nabi air terlampau sejuk. Zaman kita bukan soal air sejuk, tuan-tuan. Zaman kita hari ini soal malas ataupun rajin sahaja. Yang susahnya kita malas sahaja. Nak berwuduk ni sangat malas. Kita biasa berwuduk untuk solat kan? Betul, itu dituntut. Tapi selain daripada solat, orang yang sentiasa berwuduk ni, tuan-tuan, yang ni susah nak dapat. Perangai kita satu. Sebab itulah sahabat Nabi bila tanya dekat Nabi SAW lepas balik daripada perang, apa jihad yang lebih hebat lagi selain daripada perang ni? Lepas perang ni tak jihad lain? Kata Nabi ada. Jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni malas. Kita ni malas nak jaga wuduk kita. Sedangkan tuan-tuan, cuba tengok balik kisah sahabat Nabi yang diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Sewaktu Nabi pergi Isra' Mi'raj, Nabi dengar bunyi tapak kaki dalam syurga. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ni tapak kaki siapa? Kata Jibril, inilah tapak kaki Bilal bin Rabah.
Nabi terkejut. Walaupun Bilal masih hidup di muka bumi, tetapi tapak kaki dah berada dalam syurga. Dan Nabi balik ke bumi, Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah, apa amalan yang kau buat Bilal sampai Allah Ta'ala angkat darjat engkau lebih mulia daripada makhluk dekat bumi. Walaupun dekat bumi engkau ni hamba, tapi di langit engkau sebagai ketua, kau sebagai penghulu di langit. Bilal kata dia buat 2 amalan je dalam hidup dia, tak banyak pun. Satu, bila masuk waktu solat dia azan. Yang kedua, bila batal wuduk dia ambil wuduk yang baru. Rupa-rupanya penjaga-penjaga wuduk ni tuan-tuan, yang rajin berwuduk ini, Allah angkat darjatnya. Kalau Bilal tapak kaki berada dalam syurga dengan sebab menjaga wuduk, mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat, kita yang sentiasa istiqamah jaga wuduk ni, mudah-mudahan kaki kita juga, tapak kaki kita dah berada dalam syurga tuan-tuan, mudah-mudahan. Tu kelebihan Bilal dapat dengan sebab dia jaga wuduk. Kita punya masalah, kita malas saja. Lepas habis main isyak, nak tidur kan, nak wuduk tak wuduk, malas nak berwuduk kan. Sedangkan tuan-tuan, orang yang berwuduk sebelum dia tidur, seumpama dia dah bersedia untuk mati. Dia mati dalam keadaan dia bersih, suci. Dia berwuduk, memang dia sentuh isteri bila dia tidur. Setidak-tidaknya persediaan nak tidur tu dengan berwuduk. Apa berlaku masa tidur tu cerita nombor 2. Yang paling penting, dia bersedia dengan kematian. Sebab orang berwuduk ni tuan-tuan, dia dah tahu dah kalau dia mati bila-bila masa, dia mati dalam keadaan dia suci. Allah boleh cabut nyawa bila-bila masa. Tok guru, ulama-ulama ni tuan-tuan, ada ulama yang sebelum dia mati, dia dah dapat khabar, dia boleh rasa dia akan mati. Malam-malam dia boleh bangkit, dia mandi elok-elok, pakai jubah elok-elok, ambil wuduk, pakai wangi-wangi, pakai jubah, duduk sembahyang sunat, lepas tu dia mati. Dia dah boleh rasa dia akan mati. Yang penting amalan tu tadi, wuduk tu jaga elok-elok. Walaupun untuk solat, tapi usaha jaga wuduk bukan waktu solat. Macam dekat office, dah batal wuduk kan, pukul 10 dah batal wuduk, nak ambil wuduk, nak buka kasut, buka soket, malas tak? Memang malas, tetapi fadilatnya besar. Sebab tu kena melawan malas kita tu tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dengan kita beramal dengan 3 amalan ni, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita dan angkat darjat kita lebih tinggi daripada yang lain. Yang paling penting, Allah muliakan kita pada hari kiamat. Allah jaga kita pada hari kiamat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah salat sampailah kami mati ya Allah, termasuk zuriat kami, anak cucu-cucu kami dan seluruh umat Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Menapa dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.